Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim, yang bermaksud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak ada yang berlainan jenis dan warnanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan kita pada Allah dan mengistiqamahkan kita di jalan Allah, sehinggalah Allah memberikan kepada kita kehidupan yang baik dan pengakhiran yang baik, dan hasilnya ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi yang lama, muka surat 11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Al-Babu Tsani fi ta'ati az-zahirah, iaitu maksud dia al-bab, bab lah, as-tsani yang kedua. Al-Babu Tsani, bab yang kedua. Mana bab pertama habis dah, ini masuk bab yang kedua. Fi ta'ati az-zahirah, bab kedua ni nak menceritakan tentang ketaatan zahir ataupun ibadah yang bangsa zahir. Ibadah bangsa zahir. Dia ibadah ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir macam kita buat tadilah semayang, itu dipanggil ibadah zahir. Ibadah batin, tunduk hati ingat kepada Allah, itu ibadah batin. Kadang-kadang kita boleh buat ibadah zahir je, batin payah, tak dapat. Semayang tapi ingat ke lain, kan? Ingat telur masin lah, kan? Dah ingat ke lain perginya. Jadi zahir buat dah, alhamdulillah, tapi batin tu jadi kena usahalah, mujahadah. Kalau lari, ingatkan balik aku sedang semayang. Lari ke lain, ingatkan balik aku sedang semayang. Tu ibadah zahir dan ibadah batin. Jadi nak masuknya pada bab ni ibadah zahir. Syekh kata bermula bab yang kedua itu, inilah bab kedua ni, pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini ulama besar kita, kita panggil dia Imam Al-Ghazali lah, singkatan dia, tapi gelaran dia Imam Hujjatul Islam. Kata guru kami, Tuan Guru Siddiq Noh, dia kata zaman lah tak ada siapa lagi boleh dapat gelaran Imam Hujjatul Islam. Kalau imam saja kira hebat dah imam, kan? Imam tu hebat dah, taraf dia tu, kan? Imam Syafi'i, imam-imam ni lah, bukan imam semayang jemaah, bukan tu. Tu hebat juga. Tapi ni imam dari sudut ilmu tinggi dah kalau ada taraf imam tu. Syekh rendah lagi, syekh, kan? Tok guru lagi rendah, dah ustaz lagi rendah. Tak start lagi rendah. Kan? Nak ceritanya ni makam dalam sudut ilmu. Tapi yang lagi tinggi macam Imam Ghazali ni, Imam Hujjatul Islam. Tinggi. Dan sebab apa dapat gelaran Hujjatul Islam? Sebab dia pakar hujah. Pakar hujah. Jadi sumber rujukan. Imam Ghazali ni memang tersangat alim. Dia bukan hanya alim dalam bidang agama, malah alim juga dalam bidang dunia. Contohnya dalam masalah sains ke, dia pandai juga Imam Ghazali ni. Mencerap bintang dia pandai, ilmu falak. Ilmu falak tu sebenarnya ilmu sains juga, kan? Cuma asalnya kita panggil dia ilmu falak lah. Imam Ghazali hebat, sehingga dapat gelaran Hujjatul Islam. Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil, fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu at-tijarah wa bihi tahsulun najah, wan naflu wa huwa ar-ribhu wa bihil fauzu fid darajat. Artinya, i'lam, ketahui olehmu. Kalau kita mengaji ilmu, kalau kita mengaji kitab lama, dipanggil kitab turas, atau dulu-dulu orang panggil dia kitab kuning, sebab ketah dia tu warna kekuningan. Ini panggil kitab kuning atau kitab turas. Kitab turas ni maknanya kitab ulama-ulama silam, kitab dulu-dulu. Dan kebanyakan kitab turas ni insya-Allah selamat.
kerana kitab turas itu dikarang oleh semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kita khawatir ni jenis buku-buku moden, buku contemporary. Sebabnya sudah bercampur dengan golongan Wahabiyah. Kat kedai-kedai buku tu hati-hati nak beli buku. Sebab banyak buku Wahabi. Boleh kata 70 ke 80% buku di kedai buku kebanyakannya buku Wahabi. Kadang-kadang tukang jual buku pun tak tahu itu buku Wahabi. Dia jual je. Jadi kalau nak mengaji betul-betul, jalan selamatnya mengaji kitab turas, kitab lama. Sebab inilah pegangan nenek moyang kita dulu, kini dan selamanya, sampailah bila-bila. Ni dia. Jadi dalam kitab lama bila dia kata i'lam, ketahui olehmu, itu maksudnya hendaklah mu kena tahu ataupun wajib mu kena tahu. Maknanya kita kena ambil tahu. Tak tahu tak apa, tapi ambil tahu. Yang jadi masalah ni dah tak tahu, tak nak ambil tahu pula tu. Ni masalah. Dah tak tahu bab agama, ambillah tahu sama. Pergi mengaji dengar orang kata ada jadual kuliah ni, datang lah. Sebab kita nak ambil tahu. Ni dah tak reti, tak tahu. Lepas tu bila ada majlis ilmu lagi buat-buat tak tahu. Bila orang tanya, tak datang di kuliah? Ada dia kata. Ada kita di atas kepala. Dia buat ada orang dah buat kat 2 tahun lebih dah kuliah bulanan. Nak ada tanya. Tapi pelik, tanya makan ada pula dia. Siap bawa Tupperware lagi. Masang sungguh. Dia kata kalau ada lebih-lebih pun dalam Tupperware ni. Tak apa. Jenis gini payah. Baik, jadi i'lam, ketahui olehmu, maka maksudnya hendaklah mu kena tahu, wajib kita kena ambil tahu. Apa dia? Hai talib, dia kata. Hai talib, hai ini maknanya itulah makna seruan, wahai gitu. Talib maknanya penuntut. Atau kita biasa panggil murid. Murid ni sebenarnya bukan bahasa Melayu. Murid ni bahasa Arab. Murid ni. Murid ni sebenarnya satu gelaran yang tinggi dalam penuntut ilmu. Maknanya murid ni orang yang hendak mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin daripada gurunya. Itu panggil murid. Kalau dalam bidang tasawuf gitulah, dipanggil murid ataupun talib. Talib. Lepas tu kita dulu kan pernah dikecohkan dengan kumpulan Taliban. Kita sebut Taliban, sebenarnya ejaan Arabnya Taliban. Itu sebenarnya suatu fitnah yang dibuat oleh Barat, khususnya Amerika. Mereka fitnah, mereka tuduh pelajar-pelajar agama, yakni talib lah. Lepas tu dipanggil Taliban. Tuduh budak-budak pondok, ngaji agama di Afghanistan tu terlibat dengan jenayah-jenayah berat ni. Ekstremis, digelar sebagai pengganas. Memang macam tu pun. Dalam negara kita dulu pernah jadi macam tu. Mali tu pondok, madrasah, ngaji kitab. Tiba dia tuduh ada komunis dalam tu. Dikepungnya keliling, ditembak bertubi-tubi. Sebenarnya puak-puak kafir ni ataupun puak-puak munafik, samalah mereka dua ni. Musuh dia adalah talib. Musuh ketat dia adalah penuntut ilmu. Kerana penuntut ilmu inilah dia akan memperjuangkan ilmu dia, menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Jadi sebab tu mereka akan cuba menjatuhkan golongan talib. Golongan pondok-pondok ni mereka akan fitnah. Mereka sonok ni bila pondok-pondok ni hancur, tak ada. Sebab tu pondok payah nak dapat bantuan. Payah, pondok susah. Tapi cuba tengok sekolah sains. Oh, hebat. Sebab apa? Pondok ni musuh-musuh agama anti. Sebab mereka ni yang mereka tak ada sebarang bentuk kepentingan. Nak kepentingan apanya? Mereka belajar bukan nak jawatan. Mereka belajar bukan nak pangkat. Belajar pun tak ada sijil. Nak pangkat apanya? Ada orang tu dia nak hantar
anak dia kat mengaji pondok Tok Guru. Jadi dia tanya, belajar sini berapa lama? Oi, saya kata lama. Tahu dah lama tu berapa tahun? Ish, sampai mati saya cakap. Dah betul belajar, bukan kira tahun-tahun. Mana 3-4 tahun, 3-4 tak ada. Belajar ni sampai mati ni belajar. Mana pernah habis. Ilmu yang kita belajar, kalau kita orang kata panggil alim sekalipun, hebatlah ayat Quran boleh baca, hadis boleh baca, sehebat mana pun kita punya ilmu, sebenarnya kita baru tahu tak sampai satu titik dari selautan ilmu Allah. Maknanya besarnya ilmu ni terlampau besar, kita tahu sikit saja. Jadi mana dikira cukup dengan hanya ngaji 4 tahun, 5 tahun, tak cukup. Ngaji seumur hidup pun tak cukup lagi. Padahal seumur hidup dah. Katalah takdir lepas keluar peluk mak tu, pegang kitab dah. Sampailah mati akhirnya umur 80 ke 90, tetap tak sepenuhnya lagi ilmu dia. Tu. Nak cerita besarnya ilmu Allah Ta'ala. Itu talib. Jadi itu sebab mereka marah sangat dengan geng-geng penuntut ilmu. Sebab lagi-lagi orang pondok, sebabnya mereka ni mengaji tidak ada tahap, dan mereka bukan berhajat kepada sijil. Tak ada sijil. Datang pondok nak sijil bila dapat. Kita tanya sijil benda nak. Dan sijil ni ngaji pondok itu. Oh, sijil pondok tak ada, sijil mati ada. Kalau nak cepatlah. Tak ada sijil. Sebab kita diajar tidak mengaji. Mengaji ni bukan kerana nak dapatkan sesuatu, tapi mengaji tujuannya sebab nak beribadat, nak beramal kepada Allah, nak tunduk pada Allah. Tapi bila jadi sijil tu yang akhirnya belajar nak kejar dapat A, capai A, kemudian dapat sijil, tapi amalnya tah ke mana? Amal tak ada pun. Nak minta maaf cakap, kadang-kadang mengaji beragama, hadis kepala, dalam kepala hadis ni, mustalah hadis apa semua tahu. Nah, takkan tak jumpa hadis tentang fadilat beramal, pakai serban, pakai jubah. Dah dia mengaji agama, jubah serban tak pakai dah. Jubah tak payah kata, serban okey lagi, jubah pun tak pakai. Ada kadang setengah ustaz tu ni kepala pun dogoi, kopiah pun tak bubuh atas kepala. Lepas tu mencirikan ustaz macam mana? Sebab itulah nak kata ulama, setiap sesuatu itu ada gayanya. Orang cakap apa? Ada uniformnya. Polis ada uniform polis, kan? Rela ada uniform rela. Kan rela famous sekarang ni, kan? Betul, saya polis tak tahan pun, rela tahan. Tanya IC ada. IC ada. Ingat muka Bangla ke apa? Tak ada IC. Tapi tak apalah, dia nak buat kerja, biarlah. Mana ada uniform rela, ada semua. Doktor ada uniform doktor dia, kaju putih, lepas tu gantung apa nama, tarik nafas tak tarik nafas tu. Adalah pomen, ada gaya baju pomen dengan minyak-minyak hitam buah atas muka. Padahal bengkel baru buka, buah dah minyak hitam. Nampak sangat macam buat kerja lah kononnya, kan? Jadi ada uniform. Dan ulama ada tak uniform? Ada. Uniform ulama tu uniform sunnah Nabi, dengan jubah, dengan serban, dengan pegang kitab. Ada gaya ulama. Tiba-tiba tak ada, pakai t-shirt seluar jin macam budak-budak biasa, mak rempit gitu. Ni gaya mana, kan? Dia kata nak tarik anak muda. Tarik ni siapa ikut siapa patutnya kalau istilah tarik, kan? Towing, lori tarik kereta tu, kereta yang kena towing tu kena ikut lori ke lori ikut kereta tu? Betul tak? Kereta rosak ni, dah tu panggil towing, nak tarik ni. Okey, tak apa, towing pun datang. Lain kali kereta tu tarik lori towing. Lepas tu bengong, mana boleh. Dan lori towing lah tarik kereta, sebab dia yang tarik. Jadi bila tarik, yang menarik itu, orang yang ditarik itu mengikut orang yang menarik. Kita nak tarik anak muda, patut anak muda ikut kita, bukan kita ikut anak muda. Kita pakai gini ke, biar anak muda tu yang akhirnya jatuh cinta nak pakai macam ni juga. Tengok ustaz lawa, ustaz pakai serban nak juga. Ustaz nak ajar saya, ustaz, cara nak ikat serban gini-gini. Itu ni dah kita cabut serban jubah apa semua, pakai ki gini, seluar jin koyak. Jadi kelain lah, jadi salah lah, kaedah tu salah. Sebab tu tak membuahkan hasil. Sebab tu macam tu juga.
Mana? Baik. Jadi ni talib. Jadi dia kata ketahui olehmu hai talib, hai penuntut, menuntut kepada Allah Ta'ala. Tujuan dia belajar bukan nak bersyarah, bukan nak berhujah, tapi tujuan dia belajar untuk dia menjadi hamba Allah yang paling hina di hadapan Allah, menundukkan dirinya di hadapan Allah. Itulah talib yang dimaksudkan dalam kitab ni. Hai talib, kata Imam Ghazali, bahawa segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Ini Imam Ghazali nak maklum ke kita. Wahai talib, orang yang menuntut akan keredaan Allah, akan menuntut limpahan rahmat Allah, yang mengharapkan kasih sayang Allah, ketahuilah kamu bahawa ibadat itu terbahagi pada dua. Satu dipanggil ibadat fardu, faraid. Satu lagi ibadat nawafil. Nawafil maknanya ibadat-ibadat sunat. Kata Imam Al-Ghazali. Kemudian apa lagi dia kata? Dan ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mal. Dia kata maka ibadah yang fardu itu digelarnya ra'sul mal. Ra'sul mal ni apa dia? Modal perniagaan. Ra'su tu kepala, mal tu harta lah. Pala harta. Pala harta ni maksudnya modal. Kita nak niaga kena ada modal dulu baru boleh niaga. Kan? Tak ada modal macam mana nak niaga? Kalau tak, tapi modal tak semestinya dalam bentuk wang. Modal boleh dalam bentuk usaha, dalam bentuk tak kira lah, tapi nak ceritanya mesti ada permulaan dia. Saya suka dengan cara Ustaz Muttalib Ma'ruf. Ustaz Muttalib Ma'ruf, kalau ni habis PKP ni, buatlah ziarah ke An-Nadah, Yayasan An-Nadah, sekolah beliau. Dia ni Ustaz Muttalib Ma'ruf ni ngaji pondok je. Dia tak ngaji luar pun, Al-Azhar ke mana ke, tak ada. Ngaji pondok pun dalam Malaysia ni je, kat Parit Panjang. Ngaji situ je. Dan pondok dia mengaji pun tak banyak, satu tu je. Dia kata daripada kecil, tak pasti umur 7 tahun ke berapa, dia kata dia masuk pondok, ayah dia hantar, sampailah naik 20-an. Makna memondok begitu lama, duduk pondok. Dan memang tersangat alim lah Ustaz Muttalib Ma'ruf. Malah bukan sakat alim dalam bidang ilmu agama. Kalau kita pergi sekolah dia, nak bangunan dia hebat-hebat semua, besar-besar. Kaya raya, dia ada macam-macam bisnes. Dia ada hotel pun ada, kat Langkawi dia ada hotel. Kalau kita nak cuti di Langkawi, cari hotel An-Nadah, hotel milik Ustaz Muttalib Ma'ruf, kita tolong orang kita. Ataupun HIG, Haji Ismail Group, itu orang kita semua. Ustaz Muttalib Ma'ruf ni dia cerita dekat kami lah, beberapa asatizah masa tu dia buat pertemuan dengan beberapa ustaz-ustaz kawasan utara. Kemudian dia cerita macam mana dia berjuang, macam mana dia survive. Dia kata dia dulu pun orang miskin, bukan kaya. Dia nak jual ayam, tapi modal tak ada. Jadi macam mana nak buat? Dia dapatkanlah sikit-sikit duit, dia beli anak ayam kecil-kecil 10 ekor. Masa tu murah lagi, zaman dulu dia beli anak ayam. Tapi masalahnya bila nak beli ayam, kita kena ada nak beli dedak apa bagai, kan? Dia kata habis macam mana? Dia tak ada duit. Dia kata saya tak pakai dedak, dia kata. Habis ustaz buat macam mana, kami tanya. Dia kata dia ambil besen-besen tak pakai tu, dia pergi, kan kat Penang kan banyak kedai nasi kandar. Dia pergi kedai-kedai nasi kandar, dia buh kat belakang. Dia bagi tahu dekat toke tu, kalau ada nasi-nasi orang makan tak habis, buang dalam bekas ni. Yang lain jangan campur lah, nasi je. Nasi-nasi orang makan tak habis, buh dalam bekas ni. Dia kata. Jadi bila petang sekali kedai nak tutup dah apa semua, dia ambil besen tu, dia ambil bekas tu. Ambil bekas tu, nasi tu dia bagi makan dia punya anak ayam tu. Sampailah akhirnya anak ayam dia besar. Lepas tu dia kata orang kita ni banyak membazir, sebab itulah Allah sempitkan rezeki. Nah, kenapa nasi dibuang di dalam tong sampah sedangkan nasi bukan sampah?
Makna sampah benda yang tak boleh dipakai dah, tu sampah. Kan? Tapi nasi bukan sampah. Nasi tu rezeki. Kalau kita tak boleh makan, makhluk lain boleh makan. Kenapa kita pergi buang? Tu kaedah dia. Tu saya kata saya suka kan dia, bijak dia. Kan? Betul juga bila terfikir balik. Betul juga. Kan? Mungkin hasil daripada dia meletakkan nilai tinggi nikmat Allah, sehingga kan nasi orang makan tak habis pun dia pandang tinggi pada nilai nikmat tu, maka Allah tinggikan nikmat dia sampai hari ni dia jadi seorang ulama atau seorang ustaz yang sangat kaya, jutawan. Seorang ustaz yang jutawan. PKP apa ni dia tak terkesan pun, relax je dia. Tu. Jadi itu yang dia buat pertemuan dengan kami tu. Dia nak ajar atau nak didiklah kami supaya survive. Jangan kita bergantung dengan orang. Tapi kita kena ada sumber pendapatan, berniaga dan sebagainya. Ini yang juga diajar oleh Tok Guru Siddiq Noh. Tok Guru Siddiq Noh ajar kami, Tok kata yang kami menyampaikan baca kitab ni itu dakwah. Itu tanggungjawab, itu kewajipan, bukan kerjaya. Jangan jadikan kuliah agama sebagai kerjaya. Jangan jadikan duit sampul yang Masjid Surau bagi itu sebagai gaji. Itu bukan gaji, mana ada payslipnya. Kan? Itu imbuhan sahaja, sagu hati. Orang nak bagi balik, orang tak bagi pun balik. Jangan orang tak bagi tak balik-balik. Dah hari ni Nadi terlupa kan. Sampai balik dah, tinggal Tok Siap. Tok Siap nak kunci pagar dah. Tengok, ada lagi ustaz. Lah ingat balik dah. Awak ustaz tak balik lagi? Tahulah dia kata. Dah ada barang tinggal ke ustaz? Tok Siap tanya. Tahulah, tadi salam macam kosong aja dia kata. Tak dapat sampul. Nampak? Imanuhum fi sampulihim. Ni habis. Tu panggil ustaz sampul. Tak apalah, baliklah. Dia tahunya tak tergamak lah mana-mana masjid surau dalam Malaysia ni bagi ustaz tu balik kosong je. Kan? Tak tergamak. Orang Melayu ni ada adab. Jadi kadang-kadang tak bagi tu bukan dia sengaja tak bagi, mungkin dia terlupa. Sagi dia balik rumah dia tengok sampul siapa? Ustaz. Jadi kita bawa je lah kereta, tapi mata kita keling-keling tengok telefon tu. Takut dia telefon sekali tak pasal. Tapi jangan laju sangat, takut mudah patah balik lagi. Aduh. Mana tadi buk sampul hilang tu ni. Mana jadi ni. Di solat fardu dan solat ibadat fardu dengan ibadat sunat. Jadi fardu ni kata Imam Ghazali ra'sul mal, mana modal perniagaan. Modal perniagaan, yakni modal perniagaan dia kata. Okey, maksud modal, tapi kita baca habis dululah, nanti kita tengok perbezaan dia. Dan dengan dia asal perniagaan kita. Maknanya modal perniagaan itu maknanya sumber asal kita. Perniagaan kita tu dikaitkan ibadat ni dengan perniagaan. Memang pun Allah pun kaitkan begitu. Sebab tu Allah kata kalau kamu berniaga sesama makhluk, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau kamu berniaga dengan aku, takkan rugi. Dan dengan dia dapat selamat. Dengan sebab modal perniagaan tadi kita selamat. Dan sunat itu pula, yang ni makna kata ibadat sunat, iaitu laba. Laba ni maknanya untung. Keuntungan daripada perniagaan, dan dengan dia dapat kemenangan, dan dengan sunat itulah kita dapat kemenangan dan darjat di dalam akhirat. Okey, apa dia cerita ni? Satu lagi, dan hampir kepada Allah Ta'ala. Okey, ni kesimpulan dia. Apa yang Imam Ghazali nak cerita? Imam Ghazali kata ibadat ni terbahagi pada dua. Pertama, ibadat fardu maknanya wajib. Yang kedua, ibadat sunat maknanya taklah wajib tapi digalak buat. Okey, baik. Kadang-kadang kita memandang ringan ibadat sunat. Jadi ni nak tunjuk ni betapa tingginya ibadat sunat sebenarnya, yang rugi kalau kita tinggalkan. Ibadat fardu, Imam Ghazali menyamakannya seperti modal perniagaan. Kita berniaga, kita mesti ada modal asal, modal permulaan. Kita pun berniaga. Tujuan kita berniaga dengan keluar duit modal yang banyak, kita nak pastikan
Habis kita tutup kedai nanti, duit yang kita dapat mesti lebih daripada modal yang kita mula. Betul tak? Baru namanya ada untung. Kita berniaga, kita keluar modal 50, kita berniaga. Habis tutup payung apa semua, kemas-kemas, kira-kira balik 50 juga. Itu orang kata tak ada untung. Orang cuma kata balik modal. Apatah lagi kalau kira-kira RM45, itu rugi nama dia. Dalam modal keluar 50, berapa balik 45, modal pun tak balik. Jadi maksudnya ibadat fardu ni Imam Ghazali kiaskannya seperti modal perniagaan. Maknanya kalau kita buat yang fardu di atas dunia ni, itu baru selamat daripada api neraka. Baru cerita selamat je, tapi belum cerita untung. Baru cerita, yelah, kita jaga semayang fardu 5 waktu, kita tak tinggal, kita jaga, jadi kita tak berdosa. Tetapi amal tak bertambah, pahala tak meningkat, pahala biasa je lah, pahala fardu. Dosa, tapi yang selamatnya dosa tak bertambah. Sebab tu orang yang menjaga fardu, dia kata mereka ni mereka yang selamat. Tapi selamat setakat balik modal. Niaga tadi balik modal. Tak apalah kalau meniaga balik modal sehari dua, setahun dua boleh tahan lagi. 2 tahun niaga balik modal saja boleh tahan lagi. Tapi kalau kat 20 tahun niaga, duk main balik modal saja, benda niaga gitu. Nampak? Kata niaga apa, asyik balik modal je dah. Payung makin lama makin nak koyak. Nampak? Tapi dapat balik modal je dah, macam mana? Nak buat modal kedua pula tak boleh dah. Jadi mana kata tak orang cakap apa, tak berjaya juga. Mana ada orang tu dikira berjaya dalam perniagaan kalau perniagaannya hanya semata-mata balik modal. Begitu jugalah seorang hamba itu tidak dikira berjaya kalau hanya semata-mata menjaga ibadat yang fardu sahaja tanpa menambahnya dengan ibadat sunat. Itu maksud Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali kata ibadat sunat ni pula seperti laba, maknanya untung. Macam kita berniaga tadilah, modal 50, tutup payung kira-kira dapat 100, kita tolak modal 50, maknanya untung kita 50. Syok lah. Untung dan berlipat ganda dengan modal. Kalau untung lagi banyak, lagi syok. Begitulah juga dengan ibadat. Kalau kita hanya buat yang 5 waktu sehari semalam ni, itu baru balik modal. Baru orang kata nak selamatkan kita daripada jadi hamba Allah yang derhaka, atau nak lepaskan tertulis di dahi fasik, nak keluar daripada golongan fasik. Itu kalau buat yang fardu saja. Tapi kalau nak jadi hamba Allah yang dikasihnya, yang Allah sayang, nak jadi kekasih Allah, tak cukup dengan ibadat fardu saja, maka ditambah-tambah dengan ibadat sunat. Lagi banyak sunat kita buat, lagi banyak untung kita dapat. Dikira macam tu. Sebab sunat tu untung. Untung tak untung macam mana? Kita buat yang fardu selamat daripada dibakar api neraka, alhamdulillah, insya-Allah. Tapi yang sunat ni pula kita kena ingat, syurga tu ada tingkatan-tingkatan dia. Allah tak buat syurga satu je. Setengah riwayat kata 7, setengah riwayat kata 8. Maknanya syurga tu ada berbilang-bilang. Syurga yang paling hebat, syurga yang paling tinggi, syurga yang duduk dalam syurga tu golongan VVVVIP semua. Tapi bukan datuk-datuk, para nabi dan para rasul duduk dalam tu. Datuk tak tahu pah mana lah ni para nabi, para rasul duduk atas tu. Tu syurga paling tinggi. Kita mesti nak yang paling tinggi tu. Yang nak tinggi itulah kena untung banyak. Jadi kena banyakkan sunat. Jadi takdir insya-Allah kita semua masuk dalam syurga. Tapi perbezaan setiap kita dalam darjat syurga tu bergantung dengan amalan sunat yang kita buat di dunia ini. Kalau sikit amalan sunat, mungkin syurga kat tingkat bawah je lah. Tapi kalau banyak amalan sunatnya, mungkin syurga di tingkat atas. Di tingkat yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang duduk dengan nabi-nabi ke, rasul-rasul ke, wali-wali Allah ke, aduh tingkat atas. Tapi ada gak dia kata tak apalah Ustaz, tingkat bawah pun janji masuk gak syurga.
daripada tak masuk langsung. Nampak? Sekarang mu cakap gitulah sebab tak nampak lagi syurga tu macam mana. Nah, orang yang masuk syurga, dia masuk syurga dah. Oh, dia pun sonok, oh alhamdulillah dapat masuk syurga. Tapi tingkat bawah sekali. Dekat dengan Pak Gad. Syurga bawah sekali dah. Dek bawah tu dia sonok dah. Oh sonoknya, tiba-tiba dia nampak kawan dia. Warna enggak kawan dia tu? Duduk atas dia, syurga atas dia. Awak atas, aku bawah. Kata, aku ada buat lebih sikit. Oh mana Haji? Oh, power lagi bidadari sana. Dia akan cemburu. Padahal dia masuk dah syurga. Dia akan cemburu bila tengok kawan-kawan dia duduk syurga lagi atas. Sebab tu kita kena berlumba-lumba. Kali dia tanya, hang buat apa sampai lebih atas dia aku? Oh, aku kuat sedekah. Aku tengok lalu tambung hang buat-buat tidur ya. Aku mana kuat sedekahnya? Aku kuat senyum, dia kata. Senyum kan sedekah. Senyumlah kita. Ini salam sampai Allah cengih, tahulah pencin askar. Nampak? Tapi jangan sampai cengih sangat, misalnya macam tanduk kebau misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum sikit. Tapi ada orang senyum, jangan tak ada orang pun senyum, tu gila. Jadi makna kata fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah, perbanyak-banyakkanlah amalan-amalan. Sebab tu setiap amalan yang fardu mesti ada sunat dia. Semua macam tu. Tengok semayang yang fardu 5, semayang yang sunat Allah terlampau banyak. Sampai ada ulama karang kitab tulis 100 solat-solat sunat. Maknanya banyak solat sunat ni sebenarnya. Yang kita biasa buat tu mungkin sikit-sikit, ada banyak lagi. Banyak baca kitab-kitab, kita akan jumpa solat-solat sunat. Solat sunat awabin, solat sunat hifzul iman, macam-macam. Jadi banyak-banyakkan solat sunat. Time PKP tak boleh keluar gimana, buat ibadat lah. Tak dengan solat puasa yang fardu Ramadan tu wajib. Puasa sunat lambat-lambat ni nak datang ni. Malam ni dah start dah 1 Rejab kan malam ni. Jadi esok boleh dah nak puasa sunat Rejab. Biar pilah Wahabi kata bid'ah lah apalah. Masalah kita nak puasa sunat bukan asal bid'ah tak bid'ah. Cumanya cerita tentang fadilat-fadilat tu mungkinlah nak tak ada sandaran dia. Tetapi puasa sunat apa salahnya? Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, puasa sunat Rejab, Syakban, Ramadan ni puasa amalan orang-orang pondok dulu-dulu. Biasanya pondok-pondok tua, pondok-pondok lama, mereka bila sampai bulan Rejab mereka puasa. Rejab puasa, Syakban puasa, sampailah ke Ramadan. Jangan Rejab, Syakban puasa, Ramadan tak puasa. Maknanya 3 bulan berturut-turut ni dia puasa. Apa pula mana ambil fadilat mana ni? Hadis Nabi ada sebut ke? Memang dah. Tapi nak ceritanya sebagai satu bentuk latihan. Sebagai satu bentuk latihan. Kalau kita tiba-tiba 1 Ramadan terus puasa, dia bayangkan macam mana dia punya susah. Itu yang menyandar kat tiang. Bukan sinilah. Jadi marah orang sandar tiang. Sandar tiang tengok jam. Azan Zuhur disangka maghrib. Maghrib dah ke? Lembik tanya. Bini kata maghrib apa bang? Bau Zuhur. Lamanya. Dah 1 Ramadan mau nak puasa. Tak terlatih. Perut pun terkejut. Hari ni langsung tak makan dah. Dah lah sahur tak makan. Nampak lagi dah. Jadi ulama ajar kita train. Macam orang nak lumba lari ke? Orang nak lumba lari tak ada sampai hari pertandingan terus lari dah. Dia akan, orang cakap, dia akan buat latihan beberapa bulan sebelum hari pertandingan. Begitu juga kita anggap Ramadan ni sebagai satu hari pertandingan. Kita nak buat yang terbaik Ramadan tu nanti. Sebab mungkin boleh jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir kita tahun ni. Jadi kita nak buat yang terbaik. Fadilat dia begitu banyak. Allah lipat gandakan segala amalan dalam bulan Ramadan. Kita nak jaga Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Manalah tahu kalau akhir hayat kita tahun ni kita dapat juga buat satu amalan dalam bulan Ramadan, amalan yang paling cantik sepanjang hidup kita.
Nah, kita buat itu. Jadi nak pastikan Ramadan tu terbaik, dia kena mula daripada awal dia punya tarbiyah. Maka tarbiyah awalnya puasa Rejab dulu. Latihkan. Jadi kalau kita sandar kot tiang pun mungkin time Rejab yang kita tersandar. Duduk sandar kuyu tengok jam. Kan? Jam tu satu nampak macam dua. Nak berpina mata. Nampak? Tak apa, bulan Rejab, bukan Ramadan. Jadi lembik aja dia, kan? Jajak dia tengok jam tu macam tak bergerak. Dia pun tanya bini, jauh jam. Nak jam ni mati ke jauh macam tak jalan gitu. Kata bini dia, bukan jam tu mati, abang yang macam nak mati kata. Lemahnya dia. Tak apalah Rejab. Lagi pula ujian pun berat. Sebab orang lain tak puasa sebab sunat aja kan. Orang lain mungkin makan, kita nampak Allah terliur, ujian berat, tapi kita bertahan. Jadi yang payahnya masa Rejab. Jadi sebulan dah kita boleh tahan. Masuk bulan Syakban, kita dah mula steady sikit. Rejab hari tu langsung tak boleh nak bangun. Syakban kita boleh mencangkul pula. Boleh mencangkul lah, apalah. Maknanya dah badan ni dah biasa. Dah biasa berlapar tu dah mula biasa. Dia apa-apa pun kita nak melazimkan aja. Dia yang jadi kita payah nak puasa ni sebab dah biasa makan. Bila dah biasa makan, lepas tu nak biasa tak makan, payah. Jam perut. Perut tertanya-tanya, awak tak makan ni sebab biasanya makan. Jadi nak biasa tu payah. Tapi bila Rejab dah biasa puasa, perut tu dah steady sebab dia kata dah biasa tak makan. Okey. Time Syakban dah boleh dah, cangkul boleh. Steady lah. Bila Syakban pun dah steady, masuk Ramadan lagi steady. Siap main badminton lagi. Tok Imam lawan Tok Bilal. Sampai terlupa nak azan. Sampai habis orang lain tunggu ni, orang duk pegang kurma lama ni. Nampak? Kat pukul 8 nak pegang kurma, kata. Tak azan-azan. Nak ceritanya dah sampai tahap akhirnya Ramadan dia steady sungguh. Sampai tak terasa pun beratnya puasa tu. Tak terasa pun beratnya menahan lapar tu. Begitu juga kita nak amalkan semayang tahajud. Mula-mula memang payah. Kan? Itu pun alam keliling siap seletik kat telinga ni, jam loceng. Nak bagi bangunnya. Itu pun dah bangun, ingatkan bangun terus, dia tutup pula alam. Lepas tu dia buat alam sampai 4 kali. Sebab bila bangun tutup alam satu, alam kedua akan bunyi pula. Makna payah, nak cerita payah. Bila dah bangun, menung pula. Nampak? Dia sampai bilik air, dia buka pili, dia tengok pili tengok dia. Dah kali pili tanya, bila nak ambil uduk? Nampak? Makna payahnya dah. Batu nak semayang pun Allah slow jalan. Sebab apa? Mengantuk, payah, berat, bangkit tahajud tengah malam, tengah pagi. Tapi permulaan, kalau benda tu dah dilazimkan bertahun-tahun, mudah. Mudah aja. Dia mula-mula kita ni, kata ulama, kita akan duduk makam mujahadah. Dipanggil ahlul ibadah. Ni ahlul ibadah ni kebanyakan kita terpaksa bermujahadah, bertungkus lumus lawan hawa nafsu. Tapi kalau kita istiqamah, insya-Allah Allah akan turunkan pertolongannya, nusrah kepada kita, dan akhirnya Allah ubah makam mujahadah kepada makam ahlul inayah. Nama dia ahlul inayah ni ahli-ahli yang telah diberikan pertolongan oleh Allah pada dia. Masuk pertolongan, dia bangun tu tak pakai kunci jam dah. Tepat pukul 3, tepat pukul 4 terpacak dia bangun. Steady, tak mengantuk apa. Itu tanda dah jadi ahlul inayah. Malah puasa pula menjadi makanan pada dia. Bukan nasi makanan pada dia, puasa tu makanan pada dia. Sampai satu tahap kadang-kadang jadi macam tu. Ada orang ada orang jadi macam tu. Sampaikan ada satu orang tok guru ni, dia amalkan, mula-mula dia amal puasa Isnin Khamis je. Kemudian dia tambah dengan puasa hari putih. Kemudian lama-lama dia tambah, dia buat puasa Nabi Daud, selang sehari. Akhirnya dia mendapat kelazatan berpuasa tu. Seronoknya berpuasa tu dia dapat. Sampaikan satu tahap
Bila dia nak buka puasa, dia ambil kurma, dia jilat aja, dia kemam, letak kat mulut, dia jilat-jilat macam tu, lepas tu dia letak balik atas piring. Lepas tu dia buat ibadat, semayang, baca Quran apa semua, tidur. Esok pagi nak sahur, dia ambil kurma yang semalam dia kemam tadi tu, dia makan kurma tu. Bila anak murid dia tanya, kenapa tok guru buat macam ni? Dia kata, hang baca balik hadis Nabi. Nabi kata, berbukalah kamu. Maksud berbuka maknanya membatalkan puasa. Bukan suruh makan, tapi suruh batalkan puasa. Batal puasa macam mana? Dengan jilat kurma batal dah puasa. Nah, tapi bila hadis tentang sahur, Nabi kata makanlah sahur, baru Nabi suruh makan, kata. Kita terbalik, makanlah buka, nah, temenunglah sahur. Nampak? Sahur dah temenung tengok kurma. Nak, time buka tengok. Nak, tak suruh tambah. Tu. Cubalah beramal ni. Kita dapat peluang ni di tahun ni, dah mula masuk bulan Rejab ni, kita cuba buat. Buat sungguh-sungguh. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, barulah kita akan dapat untung yang banyak. Dan bukan sahaja untung dari sudut perniagaan macam tu, tapi dengan dia dapat kemenangan. Maksud kemenangan sini mendapat syurga Allah. Kerana tidak ada istilah kemenangan melainkan dapat masuk dalam syurga Allah. Walaupun dah berjaya masuk Putrajaya, tu kan kemenangan. Itu perjuangan. Malah makin berat pula perjuangan tu. Sebab perjuangan duduk dalam arena kerajaan berbanding dengan arena pembangkang, berat kerajaan lagi. Sebab orang keliling perhati kita, silap sikit orang akan ungkit. Macam kita dalam ahli jatan kuasa masjid lah, dalam organisasi, kita jadi orang biasa je yang datang semayang. Orang tak kata apa, tapi cuba pegang jadi pengerusi, jadi bendahari, jadi itu. Bendahari lagi lah, tukar sport rim kereta kancil dia pun orang tanya, ambil mana nak, patut main tukar sport rim. Nak, banyak dah ambil. Orang bertikai. Nak, sebab tu bahaya. Sebab tu kita kena buat betul-betul. Nak, biasalah, memang begitu. Memang Allah buat begitu. Nak, cabaran dia. Jadi bila jadi kerajaan, jangan kita sonok saja, tapi ujian dia semakin berat. Maka kita kena sama-sama dengan jemaah, dengan pimpinan untuk jaga nama baik parti kita, jemaah kita, perhubungan kita, persahabatan kita dengan parti yang lain dan sebagainya. Baik, itu. Tapi kemenangan yang sebenar, yang tak ada jerih payah dah, yang tak ada susah, yang tak payah nak berjuang dah, duduk dalam syurga. Dalam syurga tak payah kempen dah. Dalam syurga tak payah dah, semuanya senang. Nampak? Siap main lari-lari dengan ni bidadari, main kejar-kejar, pusing sana pusing sini. Kita masuk syurga, tengok siapa dia main lari-lari ni. Loh, Imam Wanong. Contohlah. Nak cerita ni, dia masuk syurga insya-Allah. Kan? Sonok. Tak apalah, biar ke dia. Nah, masa dunia dia dah susah. Orang lain, imam ni susah tau. Kita boleh berjalan bagi makan kenduri ke apa, imam dia tak boleh tinggal. Lagi kalau imam tak ada, siapa nak jadi imam? Kan? Tu kena ada spare imam 1, imam 2, imam 3. Tu. Baik. Dan lagi bila buat perkara sunat ni, yang paling hebat bukan pasal boleh masuk syurga, tapi paling hebat dapat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya yang dikejar-kejar oleh wali-wali Allah. Yang dia nak bukan pasal syurga, tapi yang dia nak dekat dengan Allah. Apa tanda kita dekat dengan Allah? Tandanya kita suka apa saja yang disuka oleh Allah. Itu tanda dia. Allah suka orang sembah dia, kita suka sembahyang. Ni rumah Allah, kita jadi sonok datang rumah Allah. Tanda-tanda ciri-ciri munafik, bila masuk masjid cepat-cepat nak keluar. Jadi kalau ada tanda-tanda tu, kita jangan layan benda tu. Kita kena buang sikap tu. Duduklah sekejap, berwirid dan berdoa bersama imam. Relaxlah, duduk dalam ni rumah Allah. Ni taman-taman syurga. Kan? Kalau kita lah dapat masuk syurga, takkan nak keluar. Ni duduk sini. Tapi jangan tak keluar-keluar pula, sian untuk siap. Nak kunci gate ni, dia kata keluarlah cepat woi. Nampak? Kan? Nak masuk balik-balik lah. Jangan buat hal pula. Kan? Jadi nak ceritanya, itulah hebatnya amalan-amalan sunat. Jadi poin sebenar Imam Ghazali nak masukkan,
betapa hebatnya amalan sunat, supaya jangan lagi kita meremehkan perkara-perkara sunat. Buatlah setakat mana yang kita mampu. Kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Jadi kita berhenti takat ni, dan kita akan sambung. Kuliah subuh tak ada esok? Tak ada? Ada? Sini buat. Tak, belum dikonfirmkan. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. Ke sebab takut masuk live ni? Kira tak ada. Jadi kita sambung kuliah akan datang lah, entah bila tak tahulah, dengan izin Allah. Nanti sabda Nabi SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Berhenti situ nah. Berhenti situ. Jadi kesimpulannya pengajian kita ni, Imam Ghazali menggalakkan kita memperbanyak-banyakkan amalan-amalan kebaikan. Dan antara amalan kebaikan yang tuan-tuan boleh buat pada malam ini ialah membeli produk kat luar tu. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.